Agungnya selawat itu, sekali kita selawat pada Nabi Muhammad, 10 kali Allah berselawat kata kita semua. Bahkan para malaikat juga berselawat kata kita semua. Selawat Allah itu limpahan rahmat Allah. Kalau kita dapat satu saja rahmat Allah SWT, cukup kita akan selamat dunia dan akhirat. Cukup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Cukup terbuka hati kita untuk ma'rifah mengenal Allah SWT dengan mendapat rahmat Allah. Ini bukan satu rahmat, 10 rahmat Allah. 10 kali kita selawat, 100 rahmat Allah SWT. 100 kali kita berselawat pada Nabi Muhammad, 1000 kali rahmat Allah SWT. Ini macam mana? Macam mana kita tak selawat? Macam mana kita boleh buang masa kita tak selawat? Kita merugikan masa kita. Dah sia-siakan masa kita. Tuan Pengurusi Majlis dikasihi dimuliakan Sayyid Habib Muhammad bin Habib Aqil Al-Mahdali, barisan para ulama, Syekh Usamah Al-Azhari, Syekh Dr. Abdullah Al-Yamani, Tuan Guru Haji Marzuki, semualah barisan buku yang hadir bersama kita pada malam ini, semua agensi-agensi kerajaan yang sama-sama menganjurkan, tokoh-tokoh masyarakat, kerja tahfiz, dan lupakan juga pada semua yang menyampaikan ataupun memimpin bacaan qasidah dan maulid, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang mulia, majlis yang agung, majlis yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang setiap nama kita ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala bala musibah, kedukacitaan. Majlis yang akan mendatangkan banyak anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang kita semua akan dikabulkan hajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis bersama para ulama, orang alim, orang yang dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang berhimpun kaum mukminin, kaum muslimin. Ini majlis yang agung. Berdasarkan satu athar, tidaklah berkumpul di satu majlis 40 orang mukmin melainkan dalamnya itu ada satu wali Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berapa kali 40 dah ni? 40. Banyak awliya Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang Allah akan mustajabkan doa kita. Majlis yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan celaka orang yang duduk dalamnya. Majlis berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin sekalian, agungkan majlis ni, muliakan majlis ni dengan adab. Muliakan majlis ini dengan menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini majlis yang bukan kita hadir hanya semata-mata untuk kita mendengar qasidah, mendengar ucapan kemudian kita balik. Tidak. Isi dan sir pada majlis ini adalah hadir hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Sir rahsia dalam majlis ini adalah kita mengagungkan Allah dalam hati kita semua. Dan bagaimana perasaan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini majlis ni, majlis tarbiyah, majlis rohani, majlis yang akan mengubah hati kita, mengubah ruh kita kepada lemah berkuat, mencahayakan hati kita. Ini fungsi majlis ni. Ini akhir zaman. Majlis ini bukan sekadar untuk mendengar qasidah dan juga ucapan. Majlis untuk mengubah umat, majlis untuk meningkatkan keadaan umat, majlis untuk sedarkan umat, majlis untuk satukan umat, majlis untuk kita sama-sama memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini majlis ni. Kita keluar sebagai umat yang baik. Kita keluar dari majlis ini sebagai umat yang sedar bahawa Allah itu wujud dan kita itu hamba Allah SWT. Kita tak mau kita keluar dari majlis ini, kita hanya menyedari bahawa kita ini wujud dengan sendiri. Kita menyedari amal kita banyak. Kita tak mau macam tu. Kita nak kita sedar setiap saat bahawa Allah wujud, Allah yang menjadikan kita semua, dan segala yang berada dan segala yang ada pada kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakanlah, mereka berkata, inna lillah, kami ini milik Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami akan dikembalikan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hakikat majlis. Inilah sir majlis, adalah untuk membuka hati kita semua, untuk membuka roh kita semua, untuk membuka sir kita semua, untuk kita memahami, kita menghayati, kita merasai bahawa wujudan dan tauhid, keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, ini majlis selawat pada Nabi Muhammad. Lunas berselawat. Bukan saja lunas berselawat, kita pun kena selawat lah. Dan majlis ini adalah majlis yang sangat bagus.
majlis yang nak ingatkan kepada umat, majlis yang nak beri semangat kepada umat, selawat ke atas Nabi Muhammad. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, semua para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yusalluna 'alan nabi, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai sekalian mereka yang beriman, berselawatlah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, disebut juga dalam pandangan dalam ulama-ulama mazhab, wajib kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sekali seumur hidup. Wajib sekali seumur hidup, dan kita dah berselawat, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah taala, selawat itu sangat besar. Kenapa? Selawat itu salah satu dari rukun khutbah, salah satu dari rukun sembahyang. Orang yang tidak berselawat ke atas Nabi Muhammad dalam khutbah, orang yang tidak berselawat ke atas Nabi Muhammad dalam sembahyang, tidak akan diterima atau tidak akan sah sembahyangnya. Besar selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka majlis ini majlis yang nak menyedarkan kita kebesarnya amalan selawat kepada Nabi Muhammad. Disebut oleh para ulama bahasanya ketika mana Nabi Adam AS diciptakan, Allah perintahkan para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, Allah Subhanahu wa taala, sujudlah kalian kepada Nabi Adam AS. Bersujud para malaikat, fasajadu, para malaikat bersujud, illa iblis, mereka iblis dia enggan dan juga dia bertakabur, termasuklah dia orang yang kafir. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat sujud pada Nabi Muhammad. Kemudian malaikat bangun balik daripada sujud itu. Al-Imam Fakhr Razi rahimahullah taala, kita tafsirnya mengatakan malaikat bersujud pada Nabi Adam kerana ada cahaya Nabi Muhammad di diri Nabi Adam AS. Maka para malaikat bersujud pada Nabi Adam sekali kerana penghormatan pada Nabi Adam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku nak jadikan atas muka bumi ini khalifah. Siapa khalifah itu? Dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ini adalah Nabi Adam AS. Maka khalifah Allah, Rasul Allah, Nabi Allah, kekasih Allah, manusia yang disebut insan sempurna, makhluk sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka bila Allah cipta Nabi Adam, makhluk paling sempurna, manusia makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, malaikat semua kena menghormati, beri penghormatan, sujud pada Nabi Adam AS. Tetapi kata para ulama, kepada Nabi Muhammad itu lebih lagi penghormatannya. Malaikat sujud pada Nabi Adam sekali sebagai penghormatan, selesai diciptakan, telah diciptakan dia. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah mulakan dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, Allah Subhanahu Muhammad, dan juga para malaikatnya berselawat atas Nabi. Yusalluna 'alan nabi, sentiasa berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai sekalian mereka beriman, berselawat atas Nabi Muhammad. Ini juga penghormatan pada Nabi Muhammad, tapi bukan penghormatan sekali seperti mana malaikat sujud pada Nabi Adam, tetapi ini penghormatan yang berlangsung setiap saat sampai bila-bila. Apa? Selawat, penghormatan, kemuliaan, limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak putus-putus para malaikat juga. Ini Nabi kita Muhammad, ini besarnya selawat, agungnya selawat. Sehingga agungnya selawat itu, sekali kita selawat pada Nabi Muhammad, 10 kali Allah berselawat kata kita semua. Bahkan para malaikat juga berselawat kata kita semua. Selawat Allah itu limpahan rahmat Allah. Kalau kita dapat satu saja rahmat Allah SWT, cukup kita akan selamat dunia dan akhirat. Cukup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Cukup terbuka hati kita untuk ma'rifah, mengenal Allah SWT dengan mendapat rahmat Allah. Ini bukan satu rahmat, 10 rahmat Allah. 10 kali kita selawat, 100 rahmat Allah SWT. 100 kali kita berselawat pada Nabi Muhammad, 1000 kali rahmat Allah SWT. Ini macam mana? Macam mana kita tak selawat? Macam mana kita boleh buang masa kita tak selawat? Kita merugikan masa kita, dah sia-siakan masa kita. Bahkan kata buku kita, para ulama kita, bukan kita hanya kena selawat, ajak anak-anak kita selawat, ajak keluarga kita selawat. Cuba kita cek mak ayah kita, anak-anak kita, suami kita, isteri kita hari ini selawat tak lagi pada Nabi Muhammad SAW. Suruh anak-anak selawat, suruh suami isteri selawat, suruh anak-anak kita selawat, cucu kita selawat. Kenapa? Satu selawat mereka pada Nabi Muhammad, 10 rahmat Allah Tuhan pada diri mereka. Kita tak mahu anak-anak kita, keluarga kita dapat rahmat Allah SWT. Kita pening hari ini, anak-anak muda khususnya, maksiatnya, mungkarnya, pengaruh dengan baratnya, ikut trend masa kini. Bahaya. Ini zaman dipanggil apa? Perubahan yang sangat banyak, perubahan yang sangat cepat. Sayyidina Al-Habib Abu Bakar Al-Adli ada sebut berkenaan ilmu fiqh tahulat.
bersebut tentang taghayyurat atau mutaghayyurat. Ini perbincangan tahawulat, perbincangan tentang perubahan zaman, perubahan alam. Ini merupakan alamat kiamat. Anak kita hari ni macam ni, esok macam lain. Hari ni dia ikut pemain bola sepak, esok dia ikut artis, lusa dia ikut kawan dia, tulat hisap dadah. Cepat berbeza. Berbeza trend anak kita pada hari ni. Cepat berubah anak kita pada hari ni. Kenapa? Itu alamat sa'ah, alamat kiamat, tahawulat. Maka perubahan ini kita risau. Keadaan anak cucu kita risau. Tapi kita juga bukan hanya kena risau, kita kena buat satu tindakan yang sangat yang cepat. Apa? Di antaranya suruh mereka berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan mereka tentang syama'il Nabi Muhammad, sirah Nabi Muhammad. Kenapa? Dengan selawat mereka rahmat Allah turun. Orang yang dapat rahmat Allah akan selamat di akhir zaman. Orang yang dapat rahmat Allah akan selamat pada bala akhir zaman. Orang yang dapat rahmat Allah tak akan tersesat jalan. Pasti dia akan jumpa jalan yang benar. Walaupun dia jauh daripada Allah, dengan selawat dia akan dekat dengan Allah SWT dengan rahmat. Maka mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Maka banyakkan selawat pada Nabi SAW sampai terbuka hati kita semua, sampai kita dibimbing oleh Allah SWT, sehingga kan Nabi Muhammad kita rasakan sangat dekat dengan kita. Selawat sampailah kita merasakan akhlak Nabi Muhammad, kehidupan Nabi Muhammad di depan mata kita. Kita nak keluar rumah, kita terbayang bagaimana Nabi Muhammad keluar rumah. Kita nak bergaul dengan orang, kita terbayang bagaimana Nabi Muhammad bergaul dengan orang. Kita hidup sebagai suami, kita terbayang bagaimana Nabi Muhammad sebagai suami. Macam tu kita nak selawat sampai terbuka hati kita, terbuka hijab, sehingga kita melihat kehidupan Nabi Muhammad, sehingga kita menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hakikat selawat. Dia pintu untuk membuka, dia kunci untuk membuka. Maka jangan buang masa selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paksa diri kita, lawan nafsu kita. Banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak akan kita rugi dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang guru saya dulu dah meninggal dunia, Tuan Guru Haji Ayub, orang panggil dia, tempat Siuk. Salah seorang wali min awliyaillah Subhanahu wa taala lah di negeri Kedah ini. Dia pesan pada kita dan saya sampaikan pesanan itu. Kata dia, di antara selawat yang terbaik, selawat yang bagus lah, iaitu selawat Ibrahimiyah, selawat yang kita baca waktu tahiyat akhir. Kata dia, usahakan membacanya sehari 100 kali. Maka saya ajak semua, nak selawat pendek tu buat 1000 kali. Ataupun nak mula 100 kali cukup dah. Tapi kalau orang yang dah lama 1000 kali kalau boleh. Yang pendek sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi kalau kita nak buat tak banyak, pilih yang panjang. Kalau nak buat yang pendek, buat banyak-banyak. Kalau tak boleh nak buat banyak, pilih yang panjang. Macam mana? Di antaranya Ibrahimiyah 100 kali sehari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca 100 kali. Ini digandakan oleh Allah rahmatnya, berkatnya, anugerahnya. Ini selawat yang besar. Dan Allah merahmati kita. Juga agensi kerajaan yang bersama-sama menganjurkan, pihak polis juga yang menjaga kelancaran program. Allah merahmati mereka, memberkati mereka, menjaga majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak akan celaka siapa pun. Walaupun yang datang ni bukan kerana nak selawat, bukan kerana nak dengar kuliah, ada mentausiah, pasti tak akan celaka. La yashqa jalisuhum. Tak akan celaka. Tak akan celaka orang hidup dalam majlis ni. Walaupun datang hanya nak tengok. Buat apa depa ustaz ni cakap apa ni? Ini depa ni selawat-selawat apa ni? Hanya duduk. Kerana nak tengok buat apa? Dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takkan celaka majlis macam ni insya-Allah. Wassallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Minta maaf di atas panjang kalam, berpeluh semua insya-Allah. Minta maaf semua. Okay. Allah Akbar.